Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar pada semua? Adakah anda sudah bersiap sedia untuk belajar pada hari ini? Diharapkan anda semua sihat walafiat. Hari ini cikgu akan berkongsikan sedikit tajuk pecutan akhir, iaitu faktor-faktor pemangkin gerakan nasionalisme di tanah Melayu. Baiklah. Faktor-faktor pemangkin gerakan nasionalisme tanah Melayu ni adalah merupakan tajuk yang sangat penting dalam bab 2, iaitu tema 10 berkaitan dengan nasionalisme. Selain daripada bab 1, bab 2 yang perlu anda fokuskan adalah pada faktor-faktor pemangkin nasionalisme. Baiklah, faktor-faktor pemangkin gerakan nasionalisme tanah Melayu kita tahu. Pertama, pengenalan sistem politik barat. Pengenalan sistem politik barat ni yang penting sekali anda ingat kata kuncinya adalah pengenalan sistem residen. Pengenalan sistem residen, di mana residen itu telah memusnahkan sistem politik tradisional di tanah Melayu. Itu yang pertama, kodenya politik barat. Cikgu biasa ingat dengan kata kunci PB lah. Yang kedua, perkembangan sistem pendidikan. Perkembangan sistem pendidikan, kata kodenya adalah SP, sistem pendidikan. Pengenalan sistem pendidikan ni adalah contohnya pengenalan sistem pendidikan Inggeris dan juga pengenalan sistem vernakular Melayu yang telah melahirkan golongan, kesan daripada itu telah melahirkan golongan intelek Melayu yang mampu berfikir tentang kemajuan bangsa. Di sini anda ingat dua kata kunci lah sekurang-kurangnya dalam perkembangan sistem pendidikan. Pertama, iaitu melahirkan sistem pendidikan Inggeris dan juga vernakular Melayu, dan seterusnya melahirkan golongan intelek Melayu yang mampu berfikir tentang kemajuan bangsa. Itu adalah kode yang kedua, perkembangan sistem pendidikan dengan kata kuncinya SP. Yang ketiga, dasar British. Ingat kata kodenya DB. Dasar British, kata huraian yang perlu awak ingat ialah peningkatan jumlah imigran telah menimbulkan persaingan kepada penduduk tempatan. Apa yang meningkat? Jumlah imigran. Yang kedua, meluaskan jurang taraf hidup antara orang tempatan di luar bandar dengan imigran dan penduduk lain di bandar. Kat sini kita ingat adalah kata kuncinya jurang taraf hidup. Jadi coding bagi dasar British ialah yang pertama, peningkatan jumlah imigran, dan yang kedua adalah meluaskan jurang taraf hidup. Yang keempat, pendudukan Jepun. Pendudukan Jepun ada dua kata kunci yang boleh anda ingat, iaitu konsep kawasan kesemakmuran Asia. Kata kuncinya KKA, kawasan kesemakmuran Asia, yang diperkenalkan Jepun telah menekankan kebebasan negara-negara di Asia untuk menentukan kemajuan masing-masing. Jadi huraian yang penting kat sini apa dia? Kawasan kesemakmuran Asia. Yang kedua adalah kesengsaraan hidup dan kekejaman semasa pentadbiran Jepun menyebabkan penduduk tanah Melayu membenci penjajahan. Kodenya adalah sengsara. Sesiapa yang sengsara ni adalah penduduk tanah Melayu lah. Itu adalah huraian bagi pendudukan Jepun. Ulang balik tadi, SP politik barat. Yang kedua, SP pendidikan. Yang ketiga, dasar British, DB, dan yang keempat, pendudukan Jepun. Ada 4 lagi yang perlu kongsikan, iaitu penguasaan Parti Komunis Malaya. Penguasaan Parti Komunis Malaya atau kodenya PKM. Huraian di sini ialah
kekejaman selama 14 hari. Okey, awak boleh ingat kejam atau 14 hari. Siapa yang kejam? Parti Komunis Melaya membangkitkan semangat menentang penjajahan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Parti Komunis Melaya juga telah membunuh, menangkap sesiapa saja yang dianggap penyokong Jepun. Okey, siapa yang membunuh? PKM membunuh, menangkap sesiapa saja penyokong Jepun. Kodinya adalah membunuh. Okey, itu adalah kodi pada Parti Komunis Melaya. Kemudian yang keenam, kemunculan mesin cetak. MC mesin cetak. Ilmu pengetahuan dapat disebarkan. Kodinya ialah ilmu. Yang kedua, buku, akhbar, majalah dan kitab agama menyebarkan idea menentang penjajah. Kodinya pada idea. Okay, jadi, ulang balik politik barat, sistem pendidikan, dasar British, pendudukan Jepun, Parti Komunis Melaya, mesin cetak. Okey, dan 6. Ada lagi 2, iaitu Gerakan Pan-Islamisme Sedunia atau dikenali sebagai GP. Okey, GP gerakan, G gerakan, P Pan, I Islamisme. GPI. Okey. Di sini apakah fungsi gerakan Pan-Islamisme? Iaitu membangkitkan pemahaman progresif terhadap Islam. Kata kuncinya progresif Islam. Yang kedua, menentang penjajahan Barat ke atas negara-negara Islam. Kodinya menentang Barat. Terusnya yang terakhir, kesedaran politik serantau. Kesedaran politik dan pendidikan yang terdapat di Indonesia yang lebih matang telah melahirkan ramai intelektual. Kata kuncinya adalah matang. Okey, di Indonesia siapa yang matang? Politik di Indonesia yang matang. Yang kedua, idea kebebasan politik dan penentangan terhadap penjajah dalam karya mereka tersebar luas di tanah Melayu. Apa kodenya kat sini ialah tersebar luas. Apa yang tersebar? Iaitu idea kebebasan politik dan karya mereka tersebar di tanah Melayu. Cikgu ulang semula. Faktor-faktor pembangkit gerakan nasionalisme adalah sistem politik barat, perkembangan sistem pendidikan, dasar British, pendudukan Jepun, penguasaan Parti Komunis Melaya, kemunculan mesin cetak, gerakan Pan-Islamisme Sedunia dan kesedaran politik serantau. Jadi ada 8 yang perlu anda kuasai. Selain daripada tajuk-tajuk faktor pembangkit nasionalisme, okey, jadi anda perlu tahu juga ada 3 soalan yang kebat yang boleh tanya. Okey, antaranya yang boleh ditanya ialah contoh soalan, terangkan faktor pembangkit gerakan nasionalisme di tanah Melayu. Terangkan faktor pembangkit gerakan nasionalisme di tanah Melayu sehingga Perang Dunia yang Kedua. Jadi, anda masuk kalau tadi, itu fakta. Fakta ni anda kena tahulah faktor-faktor. Jadi, pertama sekali dalam memahamkan konsep, anda perlu tahu fakta. Okay? Bila dah tahu fakta, kemudian anda buat latihan dalam buku latihan atau modul. Yang paling penting dalam belajar ni adalah istiqamah. Anda belajar 1 jam tapi biar 1 jam yang berkualiti. Contohnya, pada hari ini anda belajarlah tentang faktor pembangkit nasionalisme. Tapi kemudian terus buat latihan tentang faktor pembangkit gerakan nasionalisme. Pelajar yang cemerlang dia boleh buat 1 soalan struktur dan 1 soalan esei. Jadi ini adalah salah satu kredit untuk anda lah. Kita belajar yang berkualiti agar anda dapat memahamkan benar-benar tajuk tentang faktor-faktor pembangkit gerakan nasionalisme. Kerana ini merupakan tajuk tudingan Johor dan juga tudingan di negeri-negeri lain. Fokus untuk peperiksaan SPM ni. Okey, selamat belajar dan jumpa lagi pada masa yang akan datang.